Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini di bawah bidan Ulumul Quran kita akan belajar tentang keistimewaan Rasam Usmani. Di dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang pengertian Rasam Usmani. Kita juga akan belajar tentang sejarah penulisan Al-Quran, sistem Mashaf Usmani, inovasi Mashaf Usmani, metodologi penulisan Rasam Usmani, keistimewaan Rasam Usmani, dan usaha-usaha menggunakan Rasam Usmani sebagai panduan. Pengertian Rasam Usmani. Rasam Usmani dikenali juga dengan nama Rasam Al-Quran. Pengertian Rasam Usmani ini membawa maksud kaedah penulisan ayat-ayat Al-Quran sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud istilah Rasam membawa maksud penulisan. Manakala Usmani iaitu disandarkan kepada Sayyidina Uthman kerana mushaf Al-Quran mula disalin atas perintah ataupun pada zaman pemerintahan beliau dan seterusnya disebarluaskan kepada seluruh umat Islam pelosok dunia. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, proses penurunan Al-Quran telah berlaku. Rasulullah juga telah meminta para sahabat mencatat ataupun menulis wahyu. Antara penulis wahyu yang terkenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 4 orang khalifah Ar-Rashidin. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Khalid bin Al-Walid, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Sabit bin Qais, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Pada zaman Rasulullah ini, antara peralatan yang digunakan untuk mencatat wahyu antaranya ialah pelepah tamar, kulit binatang, kepingan batu, kain perca dan lain-lain. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran mula dikumpulkan disebabkan berlakunya peperangan Al-Yamamah. Pada zaman ini, Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya Al-Quran dikumpulkan kerana bimbang Al-Quran akan terhapus akibat ramai para hufaz yang gugur syahid. Cadangan ini pada awalnya ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar kerana tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, beliau akhirnya bersetuju melantik Sayyidina Zaid bin Sabit dan dibantu oleh beberapa orang sahabat untuk menyalin semula Al-Quran. Selepas kewafatan Abu Bakar, mushaf tersebut diserahkan kepada Sayyidina Umar dan disimpan oleh anak perempuannya, Sayyidatina Hafsah, selepas kewafatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pada zaman Sayyidina Uthman telah melakukan beberapa penambahbaikan terhadap mushaf. Beliau juga telah menubuhkan jawatan kuasa yang diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin semula mushaf. Perbalahan yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman adalah disebabkan oleh perbezaan kaidah atau qiraat yang diambil daripada sahabat. Sebanyak 6 buah mushaf telah disalin dan dihantar ke wilayah-wilayah utama sebagai panduan beserta seorang sahabat yang ditugaskan untuk mengajar penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Sayyidina Uthman telah memerintahkan supaya mushaf diperbanyakkan dan dihapuskan semua mushaf selain daripada mushaf Rasam Usmani. Sistem Mashaf Usmani. Sistem ini menulis ayat yang tidak dinasahkan ataupun dimansuhkan bacaan. Sistem ini menulis ayat-ayat yang sabit hanya secara mutawatir sahaja. Sistem ini juga merujuk semula mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sistem ini mengutamakan dialek Quraisy sebagai asas sekiranya berlaku kekhilafan dialek.
Dan hanya ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah bersama Jibril di dalam Udul Akhirah sahaja yang dikekalkan dalam mushaf. Sistem ini menghimpunkan semua wajah-wajah qiraat dalam satu cara penulisan. Di antara inovasi mushaf Utsmani ialah yang pertama, tanda-tanda titik dan baris dalam Al-Quran. Yang kedua, warna-warna khusus berkaitan dengan hukum tajwid. Yang ketiga, terjemahan ayat Al-Quran adalah berdasarkan kepada ayat secara keseluruhan atau kalimah. Yang keempat, penandaan pada ayat-ayat yang tertentu seperti ayat yang berisi doa ataupun ayat sajadah. Dan yang kelima, info-info berkaitan asbabun nuzul sesuatu ayat. Metodologi penulisan Rosan Utsman. Pertama, hazaf al-isyarah, iaitu yang berlaku disebabkan oleh faktor perbezaan qiraat. Sebagai contoh, Maliki Yaumiddin. Yang kedua, hazaf al-ikhtisar, hazaf yang terjadi pada kalimah-kalimah yang khusus dan berlaku pada semua tempat dalam Al-Quran kecuali beberapa tempat sahaja. Sebagai contoh, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Dan hazaf yang ketiga ialah hazaf al-iqtisar, iaitu hazaf yang ditentukan pada kalimah-kalimah yang tertentu, tetapi tidak terjadi pada kalimah yang serupa dengannya dalam Al-Quran. Sebagai contoh, walau tawa'attum laqtalaftum fil mi'ad. Huruf-huruf yang dihazafkan terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, hazaf alif. Yang kedua, hazaf waw. Dan yang ketiga, hazaf ya. Boleh rujuk pada contoh yang telah diberikan. Yang kedua ialah al-badal. Al-badal bermaksud menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Sebagai contoh, huruf ta marbutah digantikan dengan ta maftuhah. Rahmah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Yang kedua, huruf nun digantikan dengan tanwin. Sebagai contoh, lanasfa'anna. Lanasfa'an. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Digantikan dengan tanwin. Dan yang ketiga, huruf sa digantikan dengan huruf ta pada kalimah fatasabbatu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Asalnya apa? Kalimah sa, fasabbatu, digantikan dengan huruf ta. Jadilah dia fatabayyanu. Baik, seterusnya, az-ziyadah bermaksud menambah huruf alif, waw atau ya pada kalimah-kalimah tertentu dalam Al-Quran. Ziyadah terbagi pada 3. Ziyadah alif, ziyadah waw dan ziyadah ya. Sebagai contoh, ziyadah alif ditambah huruf alif pada kalimah mi'ah. Fa in yakum minkum mi'ah. Ataupun contoh lain, yad'u min dunillah, ditambah alif pada kalimah yad'u. Ziyadah waw pada kalimah uli. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ataupun ditambah waw pada kalimah ulaika. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Dan yang ketiga, ziyadah ya. Sebagai contoh, pada kalimah bi'aidin. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ataupun pada kalimah afa'im. Afa'im mata au kutila.
Baik, seterusnya yang keempat ialah al-faslu. Al-faslu bermaksud memisahkan dua kalimah. Sebagai contoh, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Yang kedua, waridwanin khairun amman assasa bunyanah. Ataupun yang ketiga, alla ta'budus syaitan. Yang kelima ialah al-waslu. Al-waslu bermaksud menyambungkan dua kalimah. Sebagai contoh, pada kalimah kullama adha'a lahum masyaw fih. Kullama asalnya dua kalimah disambungkan menjadi satu kalimah. Yang kedua, pada kalimah mimma, pada kalimah fi raibim mimma. Dan yang ketiga, disambungkan pada kalimah amman, iaitu amman yamshi sawiyya. Dan yang keenam ialah al-isbat. Al-isbat bermaksud mengekalkan huruf alif pada kalimah. Sebagai contoh, yang pertama, qul subhana rabbi. Yang kedua, qalu sahirun aw majnun. Dan yang ketiga, likulli ajalin kitab. Ketiga-tiga kalimah ini mengandungi atau dikekalkan huruf alif. Seterusnya kita akan melihat keistimewaan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani ini memberikan kesedaran terhadap kepentingan talaqi musyafahah ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, ia mengelakkan daripada melakukan kesalahan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Rasam Utsmani merupakan salah satu rukun bacaan Al-Quran. Yang keempat, para ulama bersepakat menerima susunan ayat-ayat, kalimah-kalimah dan huruf-huruf serta tidak boleh mengingkarinya. Dan yang kelima ialah tulisan Rasam Utsmani. Tulisan Rasam Utsmani adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi oleh semua penulis sehingga kini. Baik, seterusnya kita akan melihat usaha-usaha untuk menggunakan Rasam Utsmani sebagai panduan dalam memahami kandungan Al-Quran. Baik, kepada individu, sudah tentulah mendalami ilmu dhabit Al-Quran, Rasam Al-Quran dan tajwid Al-Quran untuk mengetahui fungsi tanda-tanda bacaan dalam Rasam Utsmani. Yang kedua, setiap individu mesti bertalaqi dan bermusyafahah bersama-sama guru yang mahir. Dan yang ketiga, setiap insan, setiap Muslim adalah menggunakan mushaf yang diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik, bagi masyarakat pula, adalah memperbanyakkan penganjuran bengkel, kelas dan seminar Rasam Utsmani. Yang kedua, boleh mengadakan ceramah Rasam Utsmani bagi menghargai usaha Rasulullah dan juga para sahabat. Dan yang ketiga, aljatan kawasan masjid dan surau perlu memastikan hanya Rasam Utsmani sahaja yang digunakan pakai untuk bacaan dan juga rujukan. Bagi negara ataupun pemimpin kerajaan adalah memupuk minat masyarakat mempelajari Rasam Utsmani melalui rancangan di televisyen ataupun media sosial. Yang kedua, negara boleh mencetak, kerajaan juga boleh mencetak buku-buku panduan Rasam Utsmani sebagai bahan rujukan, dan kerajaan juga boleh menguatkuasakan undang-undang percetakan teks Al-Quran menepati kaedah Rasam Utsmani. Baik, itu sahaja untuk perkongsian kita pada